Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa syartul mu'takifi islamun wa aklun wa naqa'un an haidin wa nifasin wa janabatin fala yasihhu i'tikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nufasa'a wa junubin walau irtaddal mu'takifu aw sakara batala i'tikafuhu. Baik, kata syarah lah kan, kan kata mu'allif, kata syarah. Wa syartul mu'takifi, kita berhenti kat situ. Kata syarah rahimahullah, dan syarat mu'takif. Jadi rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama sekali niat. Yang pertama sekali niat, dan syarat niat pun kita dah kita dah bincangkan dah. Niat sunat, kalau niat i'tikaf sunat macam mana, dan niat i'tikaf nazar macam mana. Dan kalau niat i'tikaf nazar, dia wajib sebut fardhiyah ataupun sebut nazar di dalam niat dia. Itu syarat yang pertama, dan antara syarat yang kita dah lalu lah, iaitu niat. Kemudian rukun i'tikaf lagi al-lubthu, menetap. Dan menetap tu juga ada syarat dia, iaitu syarat dia mestilah lebih daripada qadar tumakninah. Lebih daripada qadar tumakninah, lebih daripada 2 saat lah. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga masjid. Maksudnya al-mu'takaf fihi, tempat yang kita i'tikaf padanya. Syarat tempat yang kita i'tikaf tu mestilah tempat tu masjid, semata-mata masjid. Sekarang ni dia nak sebut pula tentang syarat mu'takif, syarat bagi rukun yang keempat, iaitu orang yang i'tikaf. Jadi kata syarah rahimahullah, wa syartul mu'takifi islamun wa naqa'un, islamun wa aklun wa naqa'un an haidin wa nifasin wa janabatin. Dan syarat i'tikaf, syarat dengan maksud syarat-syarat i'tikaf. Dia sebut mufrad kan, syarat. Syartul mu'takif, jamak dia syurut. Sebut mufrad, tapi maksud dia bagi makna jamak juga. Sebab dia mufrad yang diidhafatkan. Dia mufrad mudhaf. Jadi dia bagi faedah umum. Dan menguatkan lagi apa yang kita cakap, apa yang disebutkan oleh syarah sendirilah. Dia tak sebut satu syarat, tapi dia sebut lebih daripada satu syarat. Kan, dia sebut 3 syarat. Islam, berakal, dan yang ketiga suci daripada haid, nifas dan juga janabah. Sebab tu kata muhasyi dalam hasyiah, qauluhu wa syartul mu'takifi ila akhirih ay syurutuhu. Perkataan syarat mu'takif itu, maksud dia adalah syarat-syarat mu'takif. Syarat-syarat, bukan satu syarat je, banyak syarat. Kenapa dia tafsirkan macam tu? Li'annahu dzakara syurutan salasatan, kerana dia syarah menyebutkan 3 syarat. Dia menyebutkan 3 syarat, bukan satu syarat. Boleh ke macam tu? Boleh je kan. Sebab dia mufrad yang diidhafatkan, mufrad yang mudhaf. Fahuwa, syarat itu adalah mufradun mudhaf. Baik. Kemudian syarat yang pertama yang disebutkan islamun, Islam. Jadi orang yang i'tikaf tu mestilah orang Islam. Sebab i'tikaf ni perlukan niat. Dia ibadat, dan ibadat ni perlukan niat. Jadi ibadat
yang memerlukan niat disyaratkan Islam, sebab syarat sah niat adalah Islam. Jadi Islam ni Islam pada mula-mula dia iktikaf tu dia Islam, dan ketika dia ada iktikaf tu pun dia kekal dalam keadaan Islam. Islam pada mula-mula iktikaf dan ketika sedang iktikaf. Kata Muhasyi dalam Hasyiah, qauluhu Islamun ay ibtidaan wa dawaman. Islam pada mula-mula lagi, pada mula-mula dia iktikaf tu, awal dia iktikaf tu dia Islam. Lepas tu ketika dia sedang iktikaf tu pun dia kekal dalam keadaan Islam. Kalau Islam dia tercabut pada ketika tu, dengan makna dia murtad, keluar daripada Islam, batal lah iktikaf dia. Kalau awal-awal lagi, dia memang bukan Islam, awal-awal lagi tak jadilah iktikaf dia, sebab dia punya niat tidak sah pun. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa'aklun. Syarat yang kedua berakal. Berakal dengan makna tamyiz. Sebab tu Muhasyi Al-Imam Al-Baijuri dalam Hasyiah dia kata wa qauluhu wa'aklun ay tamyizun. Kata syarih aklun maknanya adalah tamyiz. Wala yushtaratu fihi bulughun, dan tidak disyaratkan padanya, pada iktikaf tu tidak disyaratkan bulugh. Tak syarat pun dia baligh. Macam jadi imam jugalah kan. Orang nak jadi imam tak syarat orang tu baligh. Budak-budak pun boleh dengan syarat dia mumayyiz. Jadi bila tidak disyaratkan pada iktikaf ni baligh, tafriq daripada situ, fayasih i'tikafus sabiyil mumayyiz, maka sah i'tikaf budak-budak yang mumayyiz. Kemudian syarat yang ketiga, wa naqaun an haidin wa nifasin wa janabatin, suci daripada haid, nifas dan janabah. Hasyiah tambah Al-Imam Al-Baijuri, wa qauluhu wa naqaun an haidin wa nifasin wa janabatin ay khulusun wa tuhrun minha. Maksudnya suci dan bersih, ataupun bersih dan suci daripada yang tersebut itulah, minha ay minal mazkurat, daripada yang tersebut tu apa dia? Haid, nifas dan janabah, suci daripada semua tu. Lepas tu dia sebut ibarat kitab Minhaj Syekh Zakaria Al-Ansari, Minhajut Tullab. Dia punya ibarat dia lebih ringkas lah. Dia kata wa ibaratul minhaj wa khuluun an hadatsin akbar. Lebih ringkas lah. Wahia, ibarat minhaj ni akhsar, lebih ringkas. Ibaratul minhaj akhsar, suci daripada hadas besar. Dia hadas besar, haid, nifas, janabah tu lah, termasuk tiga-tiga tu. Kemudian syarah Syekh Ibn Qasim nak tafriq daripada mafhum syarat yang disebutkan tadi. Dia kata syarat mu'takif tu Islam, berakal, maksudnya tamyiz, lepas tu suci daripada haid, nifas dan janabah. Dia nak tafriq daripada situ, fala yasihhu i'tikafu kafirin. Kalau dah kata syarat dia Islam, maka tidak sah i'tikaf orang kafir. Wa majnunin, dan tidak sah juga i'tikaf orang gila. Wa haidin wa nufasa wa junubin, dan tidak sah i'tikaf perempuan haid, perempuan yang bernifas, dan juga orang yang berjunub. Orang kafir tidak sah niat dia. Tidak sah niat dia untuk ibadat. Adapun orang majnun sebab sama juga, sebab tak sah juga niat dia untuk ibadat. Dia bukan laisa ahlan laha,
Dia bukan ahli bagi ibadat. Adapun haid, nifas dan junub tu, orang yang haid, nifas dan berjunub, yang tu kerana mereka itu diharamkan untuk menetap di dalam masjid. Mereka tak boleh masuk dalam masjid, mereka kena keluar. Kalaulah ketika sedang iktikaf tu perempuan tu datang haid, wajib dia keluar. Wajib dia keluar, nanti dia akan sebutlah. Orang berjunub pun samalah. Wajib dia keluar. Dia kena pergi mandilah orang yang berjunub tu. Contohnya dia iktikaf, dia tidak, dia mimpi. Jadi wajib dia keluar daripada masjid. Dalam hasyiah tu ada disebut, boleh tengoklah. Kafir sebab apa tak sah iktikaf orang kafir, sebab tidak sah niat dia. Majnun pun sama juga, tak sah juga niat dia. Adapun perempuan haid, nifas dan orang yang berjunub, kerana haram mereka kekal menetap di dalam masjid. Kemudian kata syarah lagi, walau irtaddal mu'takifu aw sakara. Fa'il sakara kan. Kalau silap berapa betul lah. Maksudnya sakara. Walau irtaddal mu'takifu aw sakara batala i'tikafuhu. Dan kalau jadi murtad orang yang i'tikaf tu, asal Islam betul murtad, duduk dalam masjid murtad, aw sakara ataupun dia mabuk, batal i'tikafnya. Batal i'tikaf apa orang yang murtad tadi dan orang yang mabuk tu. Tapi yang masalah orang mabuk ni ada kait lah. Masalah orang mabuk ni ada kait sekiranya mabuk dia tu mabuk yang dia yang sengaja buat. Dia yang buat sebab. Dia pi ambil ayak. Dia pi ambil pi teguk arak. Minum ayak yang memabukkan dia, yang sengaja minum. Yang tu yang kita katakan batal dia punya dia punya i'tikaf. Batal dia punya i'tikaf. Tapi kalau dia tak sengaja, orang berkena dia bagi dia ayak tu arak, tapi orang kawan dia kata bukan arak, ayak biasa, dia pun minum, dia pula tak pernah minum arak, minum sikit pun mabuk. Yang tu bukan dia sengaja minum. Yang tu tak batal. Tak batal dia punya i'tikaf dia. Dalam hasyiah pun ada sebut, kata muhasyi rahimahullah, qauluhu walau irtaddal mu'takif aw sakara batala i'tikafuhu ai idza kana as-sakranu muta'addiyan bis-sukri. Apabila orang yang mabuk tu dia yang kita kata muta'addi, dia yang sengaja, dia yang buat sebab buat sebab dengan mabuk tu. Dia yang buat sebab punca bagi diri dia mabuk. Bi khilafi ma idza lam yakun muta'addiyan bihi. Kesalahan apabila bukan dia yang buat sebab bagi mabuk tu kan. Fala yabtulu bihi, maka tidak batal batal i'tikaf dengannya, dengan sebabnya, dengan sebab mabuk tu. Kal junun wal irma, seperti gila dan juga pengsan juga. Seperti gila dan pengsan. Gila dan pengsan pun sama juga, tidak membatalkan i'tikaf lil uzri, kerana uzur. Boleh situ. Cuma yang ni kita bahaskan batal ke tak batal. Kita bahaskan ni batal ke tak batal i'tikaf dia tu. Kemudian nak kena qada ke tak kena qada ke, yang tu lain. Cuma yang ni kita duk bincang ni, batal ke tak batal i'tikaf dia. Jadi batal jawabnya kita kata tak batal lah. I'tikaf dia tidak batal. Kalau masalah gila contohnya, ataupun mabuk yang bukan disengajakan,
Begitu juga pengsan. Begitu juga pengsan. Cuma masa dia mabuk, masa dia pengsan tu, adakah dikira waktu tersebut daripada iktikaf dia? Jawabnya, kalau dia masih duduk dalam masjid, dia mabuk tapi dia masih kekal dalam masjid, pengsan masih kekal dalam masjid, maka dikira dalam tempoh masa iktikaf tu. Jadi kalau dia ada nazar ke apakah, dikiralah waktu tersebut. Kalau dia ada nazar iktikaf, maka masa tu masih lagi dikira. Tak perlulah dia nak qada balik waktu tersebut. Berbeza dengan gila. Orang gila ni kalau dia kekal dalam masjid pun, dia punya iktikaf dia tak batal. Tapi masa tu tak dikira. Masa dia gila tu tidak dikira. Dia bukan ahli ibadat. Dia bukan ahli ibadat, dia kena qada balik lah. Lepas tu dia cakap sambung lagi, wa kama yabtulu birriddah. Masih lagi dekat qauluhu walau irtaddal mu'takif aw sakara batala i'tikafuhu. Dia kata, dan sebagaimana batal i'tikaf itu dengan sebab riddah, dengan sebab murtad, was-sukri ataupun sakri. Baru tengok balik. Dan sebagaimana batal dengan sebab riddah, dengan sebab murtad dan juga mabuk ma'at ta'addi bihi, dengan sebab mabuk yang disengajakan, ya betulu bi haidin wa nifas, batal juga iktikaf dengan sebab haid dan nifas. Haid dan nifas kedua-duanya membatalkan iktikaf, tapi dengan syarat. Dia ada tafsil, ada hurai. Haid dengan nifas batal, membatalkan iktikaf. Bila dia membatalkan iktikaf? Kat sini ibarat dia, ya betulu bi haidin wa nifasin yang takhlu anhumal muddatu ghaliban. Batal i'tikaf dengan sebab haid dan nifas yang mana tempoh masa tu kosong daripada haid dan nifas pada ghalib. Dia susah sikit nak ni, dia kena hurai luar. Hari tu pun anda dah sebut, cuma saja nak ulang-ulang lagi tentang ibarat ni lah. Jadi orang yang haid dan juga nifas, kita kata sekurang-kurang suci berapa hari? Sekurang-kurang suci 15 hari kan. Sekurang-kurang suci 15 hari. Jadi kalaulah seorang perempuan tu dia nazar untuk iktikaf 15 hari dan ke bawah. 15 hari dan ke bawah. Jadi boleh tak dia dapatkan iktikaf selama 15 hari dan ke bawah tu dalam tempoh dia suci? Maksudnya dalam dia tengah iktikaf tu dia tidak diganggu oleh haid. Boleh tak? Jawabnya boleh lah. Sebab sekurang-kurang suci 15 hari. Jadi boleh je lepas dia suci tu dia terus iktikaf. Jadi dia akan dapatlah masa tu. Contohlah kita kata 14 hari. Dia iktikaf 14 hari. Jadi bila dia suci, dia boleh terus masuk ke dalam masjid dan dia tunaikan dia punya nazar tu lah. Nazar iktikaf tu. Selama 14 hari. Jadi dia akan dapat buat nazar dia selama 14 hari tu berturut-turut. Ni kalau dia niat iktikaf berturut-turut lah ni. Kan kalau niat tak iktikaf tak berturut-turut tak apa, sebab dia boleh buat asing-asing. Kan? Tapi ni kalau masalah dia niat iktikaf berturut-turut. Jadi kalau dia niat 14 hari, jadi dia boleh dapatkan 14 hari tu secara berturut-turut tanpa diganggu oleh haid. Cara dia macam mana? Dengan selepas suci tu dia pergi iktikaf terus lah. Selepas dia suci tu. Jadi dia akan dapat lah, sebab sekurang-kurang suci 15 hari. Jadi 14 hari tu cukup tak kita masukkan dalam 15 hari tu? Jawabnya cukup. Jadi boleh dapat.
Jadi kalau dia yang pi lewat, dia pi i'tikaf lewat, dah berlalu 10 hari baru dia pi i'tikaf. Dia nak kena tunaikan nazar dia 14 hari saya berturut-turut tu. Lepas tu ketika tengah i'tikaf tu berlaku haid. Berlaku haid. Pada ketika tu batal dia punya i'tikaf dia. Batal dia punya i'tikaf. Sebab 14 hari itu tempoh masa yang kita kata tempoh masa yang yang boleh jadi, yang ghalibnya bukan ghalibnya, kita kata tempoh masa yang kita kata boleh jadi kat tempoh masa tu tak ada haid. 14 hari tu satu tempoh masa yang boleh tak ada haid pada tempoh tersebut. Ni faham tak? Boleh ya? Habis dah. Kok pening ya? Faham dah? Baik, kita tengok ibarat dia. Berbelik tu minta maaf lah. Dia kata wa kama yabtulu birriddah wasakri ma'a ta'addi bihi, seperti mana batal dengan sebab riddah, dengan sebab murtad, dan juga mabuk dengan sengaja tu batal juga dengan sebab haid dan nifas yang kosong tempoh masa pada ghalib daripada haid dan nifas. Ghalibnya tempoh masa tu tak ada haid, tak ada nifas. Tempoh masa tu berapa lama tu? Dia nak terangkan lagi lah. Bi antakuna 15 yauman fa aqal fil haid. Dengan bahawasanya tempoh masa itu adalah 15 hari dan ke bawah pada masalah haid, wa tis'ata ashhurin fa aqal fil nifas, dan 9 bulan ataupun kurang daripada 9 bulan pada masalah nifas. Jadi 15 hari ke bawah itu tempoh masa yang boleh tidak ada haid pada ketika tu. Kan? Boleh tidak ada haid pada tempoh tersebut. Jadi kalau dia niat iktikaf, tempoh masa dia 15 hari ke bawah. 15 hari ke bawah, jadi dia boleh dapatkan tempoh 15 hari ke bawah tu. Dia boleh iktikaf secara berterusan, berturut-turut tanpa ada berlaku haid. Dengan cara selepas dia suci dia terus masuk masjid iktikaf. Tapi kalau dia tak buat macam tu, dikira taksir dia. Faham tak? Sebab tu kalau datang haid, dia lambat 15 hari lepas tu baru dia iktikaf, lepas tu datang haid, berlalu sekurang-kurang suci, datang haid, tak cukup lagi dia punya 14 hari dia punya nazar iktikaf tu secara tatabuk tu, batal dia punya iktikaf dia kena nilai lah. Sebab tu dikira sebagai taksir dia, kecuaian dia. Berbeza kalau dia niat i'tikaf lebih daripada 15 hari. Dia niat i'tikaf lebih daripada 15 hari. 20 hari contohnya. Jadi ghalibnya dalam 20 hari itu ada haid. Ghalibnya ada haid. Tak boleh lari lah sebab sekurang-kurang suci 15 hari kan. Jadi dia niat lebih daripada 15 hari. Nazar 20 hari secara berturut-turut. Jadi dalam tempoh tersebut ghalibnya ada haid. Maka bila berlaku haid pada tempoh tersebut, dia nazar lebih dari 15 hari dan berlaku haid ketika dia i'tikaf tu, i'tikaf itu tidak membatalkan dia punya haid dia tu tidak membatalkan dia punya i'tikaf tu. Cuma dia kena keluar daripada masjid lah. Dia kena keluar daripada masjid dan dia kena qada balik masa tu, masa haid dia tu. Dia tak perlu mula balik. Dia tak macam tadi dia kena mula balik kan. Yang ni tak. Sebab i'tikaf dia tak batal. I'tikaf dia tak batal pun. Cuma dia kena keluar daripada masjid. Tunggu dia suci balik. Dah suci balik, okey, dia masuk balik masjid, dia sambunglah. Dia bina balik i'tikaf i'tikaf dia yang dulu tu. Dia kena qada semulalah zaman masa yang dia keluar tu kerana haid tu. Dan dia qada tu pun secara berturut-turut juga. Adapun pada masalah nifas, 9 bulan lah. 9 bulan dan atau 9 bulan dan ataupun kurang daripada 9 bulan.
bi khilafi haidin wa nifasin la takhlu anhumal muddatu ghaliban bi an takuna aktsara min 15 yawman fil haidi wa aktsara min 19 min 9 ashhurin fil nifas. Bersalahan haid dan yang nifas. Haid dan nifas yang mana tidak sunyi tempoh masa tu daripada kedua-duanya. Pada ghalibnya dalam tempoh masa tu ada haid dan juga nifas, kan? Bi antakuna aktsara min 15 yawman, dengan bahasanya tempoh masa tu lebih daripada 15 hari pada masalah haid dan lebih daripada 9 bulan pada masalah nifas, kan? Jadi kalau haid dan juga nifas berlaku pada tempoh masa i'tikaf yang dinazarkan tu yang lebih daripada 15 hari, maka haid dan nifas itu tidak membatalkan i'tikaf. Atau apa lagi membatalkan i'tikaf? Wabil khuruji minal masjidi bighairi udhrin, dan kerana keluar daripada masjid tanpa ada uzur. Sama jugalah, tanpa ada keluar daripada masjid tanpa ada uzur. Kalau ada uzur tak apalah, nanti dia akan sebutkan uzur-uzur dia di depan nanti. Au li iqamati nahwi haddin, ataupun kerana nak didirikan seumpama had. Dia nak kena had yang mana had tersebut sabata bi iqrarihi. Dia didapati bersalah. Dan akan kena hukuman had. Hukuman hudud. Tapi yang mana hukuman tersebut sabit dengan sebab pengakuan dia. Sabata bi iqrarihi. Dia yang mengaku, maksudnya dia yang buat sebab. Dia yang mengaku, yang mana disebabkan pengakuan dia kena keluar daripada masjid untuk dijalankan hukuman. Dan tu keluar dia untuk dilaksanakan hukuman tu membatalkan i'tikaf. Berbeza kalau dia kena hukuman had bukan disebabkan pengakuan dia, tapi disebabkan bukti. Disebabkan bukti. Ada orang bawa mai apa saksi. Lepas tu orang tu bersaksi kata kita ni bersalah apa semua, kan. Jadi yang tu bukan disebabkan pengakuan kita, bukan kita yang buat sebab kita kena keluar. Orang lain yang buat sebab. Waktu ni kalau dia kena keluar untuk dilaksanakan hukuman had, yang mana hukuman had tu sabit disebabkan bayyinah, disebabkan adanya penyaksian, maka yang tu tidak membatalkan i'tikaf. Sebab bukan kita yang buat, sebab kita kena keluar. Au listifai haqqin ta'adda bil mutilli fihi, ataupun kerana untuk batal juga dia punya i'tikaf kerana dia nak menyempurnakan hak orang lain yang dia, orang kata apa, dia zalim, dia melampaui batas lah pada hak orang tersebut dengan melambat-lambatkan. Contohnya ada bayaran ke apa ke, hutang ke, dia melewat-lewatkan bil mutilli fihi, dengan melewat-lewat menangguh-nangguhkan hak orang tersebut. Jadi dia keluar untuk menyempurnakan hak orang tersebut. Yang tu pun dia kena wassalam kena apa? Bukan apa ni, batal juga dia punya i'tikaf dengan sebab keluar kerana itu. Ala ma sayati fi qali wala yakhruju min al-i'tikaf ila akhirih wa bil janab. Apa ni? Nanti akan sebutlah. Dia akan sebut lagi nanti. Kita akan tengok dalam matan sendiri. Ala ma sayati fi qali wala yakhruju min al-i'tikaf ila akhirih wa bil janabah. Dan batal juga dengan sebab al-janabah al-mufattirah. Dengan sebab junub yang membatalkan puasa. Junub yang membatalkan puasa. Adakah junub tak batalkan puasa? Ada tak jimak yang tak batalkan puasa? Hafiz? Ada tak? Jimak tapi tak batal puasa. Tak tahu tak kahwin lagi ke? Yang tu memang tak ada puasa, nak batal puasa apa? Jimat waktu malam. Mazafir batal kalau ada jimat. Dia puasa nak sampai. Jimat kena paksa. Boleh juga.
Tapi lagi mudah pada tu, terlupa. Faham? Kan dia syaratkan hak orang nak kena kafarah uzma tu kan, dia jima' dalam keadaan dia sukarela, kan, dia bukan kena paksa. Lepas tu dia ingat. Dia ingat. Dan keadaan dia ingat, dia tak lupa dia tengah puasa. Kalau dia terlupa dia tengah puasa, dia jima', tak batal puasa dia. Jadi samalah dengan nama apa ni? Dengan bab apa i'tikaf ni. Sebab kaedah dia dalam bab i'tikaf ni, setiap yang membatalkan puasa tu membatalkan bukan semualah. Apa yang membatalkan puasa dalam bab ni lah, kan? Bab inzal apa semua ni, nak berkait dengan perempuan ni, yang mana yang membatalkan puasa, maka dia membatalkan i'tikaf. Bab masuk benda dalam rongga apa semua tu batal puasa kan. Tapi taklah membatalkan i'tikaf. Ini masalah yang berkait dengan ni lah. Jadi batal juga i'tikaf dengan sebab janabah al-mufattirah. Janabah yang membatalkan puasa. Jadi kalau janabah yang tak membatalkan puasa, dia kena mandi wajib juga. Dia jima', dia terlupa kata dalam bulan puasa. Dia kahwin tu dekat-dekat dengan bulan puasa. Jadi duk seronok lagi. Lepas tu baru mula puasa pula. Kadang-kadang biasanya orang lupa ni mula-mula puasa lah kan. Duk ingat boleh makan lagi apa semua. Dah habis selesai bersama tu baru teringat kata bulan puasa. Jadi tak batal dia punya puasa dia tu. Kafarah pun tak kena. Cuma dia kena mandilah. Kena mandi wajib. Jadi kalau ada jima' dengan isteri dia ketika i'tikaf, itu membatalkan i'tikaf dia. Macam mana boleh ke tengah i'tikaf tu jima' isteri? Kan i'tikaf kat masjid ke? Nanti adalah masalah kan, kita boleh keluar. Kita akan tengoklah kat depan nanti. Bila i'tikaf ni ada waktu kita boleh keluar untuk qada hajat, biasanya kencing berak kan. Boleh untuk keluar. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pi qada hajat dekat rumah dia contohnya. Dia qada hajat dekat rumah dia. Jadi bila dia keluar nak qada hajat, dia tu masih ambil hukum i'tikaf. Dia keluar daripada masjid ni, tapi dia masih ambil hukum orang yang i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf mah. Jadi bila dia pi kat rumah dia, dia balik rumah dia, dia qada hajat tu, dia jima' isteri dia. Waktu tu batal i'tikaf dia. Itu masuk dalam ayat tu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kan? Jangan kamu jima' isteri kamu sedangkan kamu sedang i'tikaf di dalam masjid. Jadi perkataan fil masajid tu dia berkait dengan perkataan akifun, bukan berkait dengan ayat wala tubashiruhunna. Bukan maksud jangan kamu jima' isteri kamu di masjid. Di masjid memang tak boleh dah. Maksudnya jangan kamu jima' isteri kamu sedangkan kamu sedang i'tikaf dalam masjid. Sebab bila kita keluar untuk qada hajat tu, kita ambil hukum i'tikaf lagi. Kita masih ambil hukum i'tikaf. Jadi bila dia balik rumah, tak boleh dia nak jima' isteri dia. Sebab dia waktu tu dia sedang i'tikaf di masjid. Wabil janabatil mufattirah kama sayati fi qawlihi, seperti mana akan datang pada perkataan musannif, wa ya batul i'tikafu bil wata'i ila akhirih. Batal i'tikaf dengan sebab wati', dengan sebab jima' lah. Bi khilafil janabati ghairil mufattirah, bersalahan janabah yang tidak membatalkan puasa. Kama law wati'a nasiyan, seperti mana dia jima' dalam keadaan terlupa, au mukrahan ataupun dipaksa, au jahilan ataupun dalam keadaan jahil, au ma'zuran ataupun diuzurkan, uzur yang ni lah yang dimaafkan, au kanat bihtilamin ataupun disebabkan mimpi. Kan janabah juga tu kena mandi kan, disebabkan mimpi, wanahwi dan seumpamanya. In badara bituhri, jika dia segera bersuci daripada
daripada janabah tersebutlah. Fa in lam yubadir bihi, kalau dah berlaku janabah yang tidak membatalkan puasa, dia kena segera bersuci lah, segera mandi. Fa in lam yubadir bihi batala i'tikafu, kalau dia tak segera mandi bersuci tu, batal dia punya i'tikaf. Seperti mana kama yu'khadhu minal minhaj wa syarhihi, seperti mana diambil faham daripada kitab al-minhaj, minhajit tullab, dan juga syarahnya. Habis itu. Sambung lagi. Kita masuk kalamatan pula lah. Kata musannif rahimahullah, wala yakhruju minal i'tikafil manzuri illa lihajatil insani aw uzrin min haidin aw maradin la yumkinul muqamu ma'ahu wa yabtulu bil wata'i. Dan tidak boleh keluar. Siapa dia yang tak boleh keluar ni? Syarah tolong datangkan fa'il dia. Al-mu'takifu. Tidak boleh keluar, yakni al-mu'takif, orang yang i'tikaf. Tak boleh keluar minal i'tikafil manzuri, tidak boleh keluar daripada i'tikaf manzur. Nak keluar daripada i'tikaf yang manzur, maksudnya kat sini tak boleh keluar daripada masjid. Tidak boleh keluar daripada masjid pada i'tikaf yang manzur, itu maksud ayat ni. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhasyi Imam Bajuri kat bawah tu dia jelaskan lagi lah, qauluhu wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikafil manzur, ay wala yakhrujul mu'takifu minal masjidi fil i'tikafil manzur. Yang tak boleh keluar lah, orang yang i'tikaf tu tidak boleh keluar daripada masjid pada i'tikaf yang dinazarkan. Jadi orang yang nazar i'tikaf, dia tak boleh keluar daripada masjid. Orang yang nazar i'tikaf, dia tak boleh keluar daripada masjid. Semua i'tikaf yang nazar ke? Sebab kan hari tu kita mengaji ada 3 martabat niat kan. Ada dia niat nak i'tikaf, niat i'tikaf dia tu secara mutlak. Maksudnya tidak dikaitkan dengan waktu dan juga tidak secara berturut-turut. Kan? Tu kata i'tikaf dia niat dia secara mutlak, bukan muqayyad. I'tikaf yang tidak dikaitkan dengan apa-apa tempoh waktu dan tidak disyaratkan secara berturut-turut. Kan ada sunat, ada nazar. Jadi dekat i'tikaf yang tidak dikaitkan tu pun boleh juga secara nazar. Lepas tu yang kedua, i'tikaf yang muqayyad dengan waktu. I'tikaf yang kita kaitkan dengan tempoh masa tertentu tapi kita tak syaratkan berturut-turut. Yang ketiga, i'tikaf dengan dikaitkan dengan tempoh waktu tertentu dan disyaratkan dilakukan secara berturut-turut. Okey, yang kata tak boleh keluar daripada i'tikaf yang dinazarkan ni, adakah pada semua jenis i'tikaf ni ataupun hanya pada sebahagiannya saja ataupun hanya pada salah satu sahaja? Jawabnya hanya pada i'tikaf yang dinazarkan, yang dikaitkan dengan tempoh masa tertentu dan disyaratkan berturut-turut. Pada i'tikaf nazar tu sahaja. Sebab tu kata Muhasyi, wal kalamu mafrudun fil manzuril muqayyadi bil muddatil mutatabi'ati. Dan kalam musannif ini, kalam musannif pengarang kitab ini, nak terjemah apa? Mafrud, difardukan pada, nak terjemah apa mafrud tu? Kita ambil maksud lah. Maksudnya kalam musannif ni yang dia kata tak boleh keluar ni adalah ianya berlaku pada nazar yang i'tikaf yang dinazarkan, yang dikaitkan dengan tempoh waktu yang dilakukan secara berturut-turut. Li'annahu huwa alladhi la yajuzu lil mu'takifil khuruju minal masjidi fihi. Kerana i'tikaf ni lah, i'tikaf manzur yang dikaitkan dengan tempoh masa dan secara berturut-turut, inilah yang tidak boleh bagi orang yang i'tikaf tu untuk keluar daripada masjid. Illa lima sayazkuruhu minal a'zar, kecuali apa yang akan
kecuali uzur-uzur yang akan disebutkan oleh pengarang. Disebabkan uzur-uzur tu dia boleh keluar. Bi khilafil mutlaqi wal muqayyadi bi muddah min ghairi tatabu'. Bersalahan dengan i'tikaf mutlak, kan? I'tikaf nazar yang diitlakkan tak dikaitkan, ataupun yang dikaitkan dengan tempoh waktu tanpa secara berturut-turut. Fa innahu yajuzu lahul khuruju minhu fihima walau li ghairi uzrin. Maka sesungguhnya harus bagi mu'takif tu, bagi orang yang i'tikaf tu, untuk keluar daripada masjid pada kedua-dua i'tikaf ni. I'tikaf mutlak dan juga muqayyad bi muddah tanpa tatabu'. Walau li ghairi uzrin, walaupun tanpa uzur. Boleh keluar. Yang tak boleh keluar tu kalau kita nazarkan secara tatabu'. Sebab kita nazarkan secara berturut-turut, kan? Maka kena buat secara berturut-turut lah. Kalau kita kalau kita keluar, maka akan memutuskan tatabu', maka tak terpenuhi kita punya nazar tu. Faham tak? Jadi i'tikaf mutlak ataupun muqayyad bi muddah tanpa tatabu' boleh keluar, tak ada masalah. Walaupun tanpa uzur. Walaupun keluar tu tanpa uzur. Cuma bila kita keluar tanpa uzur tu, kan, putuslah i'tikaf kita tu. Kita i'tikaf niat berapa hari? Kita i'tikaf nazar kata atas aku i'tikaf 3 hari. Atas aku i'tikaf 3 hari. Lepas tu duk i'tikaf 2 hari, dia keluar. Kan? Dia keluar tanpa ada uzur. Maka putuslah i'tikaf dia tu. Jadi dia kena qada lah lagi sehari, kan, dia kena buatlah lagi sehari tu sebab tak cukup lagi. Sebab tak cukup lagi. Tapi tak ada masalah sebab dia bukannya nazar secara berturut-turut. Dia nazar 3 hari. Jadi bila nazar 3 hari, dia boleh buat secara berturut-turut, dia boleh buat secara berasingan. Sehari, hari ni, lusa sehari lagi, minggu depan sehari lagi. Boleh juga, tak ada masalah. Jadi kalau dia keluar walaupun tanpa uzur, tak ada masalah. Cuma terputuslah i'tikaf dia, kan? Terputus i'tikaf dia. Kalau masalah nazar mutlak tu, terputus i'tikaf dia bila dia mai nanti, dia kena tajdid niat balik lah. Kena niat balik. Sama lah dengan mudah pun, dia kena tajdid niat semula sekiranya dia tidak azam untuk kembali semula ke masjid. Macam kita dah huraikan hari itu, dekat syarat niat tu. Lepas tu dia sebut sini lakin yanqati'u tikafuhu. Kan dia kata boleh keluar i'tikaf mutlak dengan muqayyad bi muddah tanpa tatabu' tu boleh keluar walaupun tanpa uzur. Tetapi kalau masalah tanpa uzur ni, yanqati'u tikafu, putus i'tikaf dia. Wa yujaddidu niyyata inda audihi, dan dia kena tajdidkan niat dia, perbaharukan niat dia ketika dia kembali ke masjid. Illa idza azama 'alal audi fihima, kecuali apabila dia azam atas kembali. Ini azam untuk dia kembali ke masjid. Fihima maknanya pada kedua-duanya, maknanya pada i'tikaf mutlak dan juga pada i'tikaf muqayyad dengan tempoh masa tu tanpa tatabu'. Keluar tanpa uzur batal dia punya i'tikaf dia. Batal dia punya i'tikaf. Dia mai, dia kena tajdid semulalah niat. Au kana khurujuhu li tabarruzin, ataupun adalah keluarnya mu'takif itu daripada masjid li tabarruzi, kerana nak kita kata buang ayak besar. Fisani, pada masalah yang kedua, pada yang kedua ni apa? Pada i'tikaf yang muqayyad bi muddah, pada i'tikaf yang dikaitkan dengan tempoh masa tanpa tatabu' tu. Yang tu kalau dia keluar untuk berak, tak ada masalah, walaupun dia tak niat untuk kembali.
Walaupun dia tak niat untuk kembali. Sebab kencing berak ni benda yang tak dapat tidak. Mesti orang kita ni manusia nak buat benda tu. Walaupun kita keluar tu, kita tak niat kan. Kita tak niat wasallallahu Muhammad, dia tak terputus niat. Tak terputus iktikaf tu. Tak terputus iktikaf. Dia seolah-olah telah dikecualikan daripada niat. Ni kena ingat balik lah. Ingat balik 3 martabat niat itu. Ingat balik 3 martabat niat. Kalau jelas 3 martabat niat tu, insya-Allah jelas kat sini. Jadi masalah niat yang pertama kan, iktikaf mutlak. Jadi iktikaf mutlak ni semata-mata dia iktikaf je. Nawaitu li'tikaf lillahi ta'ala kan. Ataupun lillahi alayya an a'takif. Lepas tu nawaitu li'tikaf al manzur. Itu semata-mata dia iktikaf, dia tak ada kaitkan dengan tempoh masa. Jadi hari tu kita baca apa? Orang yang iktikaf mutlak ni, kalau dia keluar daripada masjid, sama ada untuk berak ke, buang air besar ke, nak qada hajat ke, ataupun bukan untuk qada hajat. Sama ada untuk qada hajat ataupun bukan untuk qada hajat, dia keluar dan dia tak niat untuk kembali semula. Dia tak niat untuk kembali semula, maka terputuslah iktikaf dia. Tapi kalau dia niat untuk kembali semula, maka pada ketika tu azam untuk kembali semula tu dah mengambil tempat niat. Maka bila dia balik semula ke masjid, maka dia tak perlu untuk tajdid niat. Itu bagi masalah iktikaf yang pertama. Iktikaf yang kedua, dia kaitkan dengan tempoh masa tertentu, tapi tidak syaratkan secara berturut-turut kan. Tak syarat secara berturut-turut. Yang ni kena tengok. Dia keluar, dia ni kalau dia keluar masjid tu, tengok dia keluar sebab apa. Kalau dia keluar sebab sebab nak qada hajat. Kalau dia keluar sebab nak qada hajat, bila dia mai masuk semula ke dalam masjid, walaupun dia tak niat kan, dia tak terputus dia punya iktikaf dia. Walaupun dia tak niat, tak putus dia punya iktikaf. Sebab qada hajat ni dia seolah-olah diistisnakan daripada niat. Dia telah diistisnakan daripada niat. Sebab dia perkara yang tak dapat tidak kita buat kan. Bila dah makan minum ni, mesti kita nak buang, mesti nak kena keluar daripada masjid untuk tujuan tersebut. Adapun kalau dia keluar selain daripada qada hajat tersebut, makan ke, minum ke kan, dia keluar selain daripada qada hajat, maka batal iktikaf dia kalau dia tidak azam untuk kembali semula. Kalau dia azam untuk kembali semula, maka dia punya iktikaf dia tidak terputus. Boleh. Sebab tu kat sini dia kata, tempat kita baca ni, kembali tempat kita baca tadi, dia kata au kana khuruju li tabarruzin fi sani, atau kerana adalah keluarnya seseorang muktakif tu kerana nak kita kata qada hajat kan, pada masalah yang kedua, pada masalah muqayyad min muddah tu. Maksudnya apa? Dia punya iktikaf dia tidak terputus walaupun dia tidak azam. Nanti cukup sampai situ. Kama marra, sebenarnya yang telah lalu huraiannya. Baik. Sikit lagi boleh Wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikafil manzur. Dan orang yang i'tikaf tidak boleh keluar daripada i'tikaf yang dinazarkan. Tak boleh keluar daripada masjid lah pada i'tikaf yang dinazarkan, illa lihajatil insan, kecuali kerana nak menunaikan hajat manusiawi. Hajat manusiawi inilah nak kencing, nak berak. Itu dia datang, syarih datangkan
tafsir daripada hajatil insan tu. Dia datangkan min lil bayan, min baulin wa ghaitin. Nak terangkan, nak jelaskan apa yang dimaksudkan dengan hajatil insan. Daripada kencing dan berak, wa ma fi ma'nahuma, dan apa pada makna kedua-duanya, makna kencing dan berak, ka ghusli janabatin, seperti mandi janabah. Itu boleh. Begitu juga dalam hasyiah sebut seperti mengeluarkan angin. Seperti mengeluarkan angin, kentutlah. Sebab apa? Fa innahu yukrahu ikhrajur rih fil masjid, kerana dimakruhkan mengeluarkan angin di dalam masjid. Kal akli, dan seperti makan. Seperti makan boleh juga untuk keluar. Ini yang ketiga. Hak kita bincang ni, ini martabat yang ketiga, iktikaf yang dikaitkan dengan tempoh masa tertentu dan dilakukan secara berturut-turut. Jadi dia nak kencing, nak berak, mandi janabah, dia mimpi contohnya keluar mani, kan? Boleh dia keluar daripada masjid. Dia tak memutuskan tatabuk dia. Nak keluarkan rih, nak keluarkan angin, nak daripada masjid, sama jugalah. Okey. Kemudian bila dia kena keluar daripada masjid tu, adakah dia kena berlari ke, kena laju-laju ke, kena cepat ke untuk masuk balik, ataupun dia boleh jalan macam biasa aja? Dia tidak ditaklifkan, tidak dibebankan untuk laju-laju. Cukup dia buat macam biasa sahaja. Jawabnya cukup dia buat macam biasa sahajalah. Kita tengok dekat qauluhu illa lihajatil insan, ai fayakhrujul mu'takifu laha, maka keluarlah orang yang beriktikaf itu kerana hajat insan tu. Wala yukallafu fi khurujihi laha al-isra'a, dan tidak ditaklifkan orang mu'takif tu, orang yang iktikaf itu, pada keluarnya dia daripada masjid untuk hajat manusiawi itu, tidak ditaklifkan akan al-isra'a. Tidak ditaklifkan untuk dia laju-laju, segera. Bal yamshi ala sajiyatihi wa tabi'atihi, bahkan dia berjalan di atas tabiat dia lah. Maknanya jalan macam biasa ajalah, kan? Lebih kuranglah makna tu sajiyah wa tabi'ah tu. Kemudian walahu fi khurujihi liqada'i liqada'i hajatin iyadatu maridin wa ziyaratu qadimin wa salatu janazatin wa in ta'addada kullun minhuma ma lam ya'dil an tariqihi fil kull wa lam yatul wuqufu fil awwalaini wa lam yantazirha fil akhirah. Okey. Lepas tu persoalan, boleh tak orang yang keluar untuk qada hajat, contohnya dia nak pergi qada hajat kat rumah dia, kan? Ana yang tak duduk sini tak tahulah pula, kan? Contohnya masjid dengan tempat anak duduk ni, sekolah ni, dalam berapa ratus meter? 500 meter. 300-400 meter lebih kurang lah, kan? Jadi anak iktikaf kat masjid tu. Jadi anak balik rumah untuk qada hajat. Anak balik rumah untuk qada hajat. Dia straight je lah, kan? Satu jalan je. Keluar dari sekolah, kono kiri, satu jalan je, straight je sampailah masjid tu nanti. Okey, jadi boleh tak bila anak keluar untuk qada hajat tu, boleh tak anak ziarah orang sakit? Ataupun anak ziarah orang baru balik daripada mana-mana lah, pemusafiran, kan? Balik daripada haji, umrah ke? Dan boleh tak anak nak solat jenazah kalau ada orang mati? Jadi jawab dia boleh, tapi ada syarat. Walahu fi khurujihi liqada'i hajatin, harus pada keluarnya untuk mengqada hajat tu, boleh untuk ziarah orang sakit, kan? Lawat orang sakit, ziarah orang baru mai, baru pulang, lepas tu solat jenazah. Wa in ta'addada kullun minha, walaupun berbilang-bilang setiap satu daripada yang tiga-tiga ni. Orang sakit tu bukan seorang, ziarah orang baru balik tu pun bukan seorang, jenazah tu pula bukan satu, walaupun berbilang-bilang boleh. Tapi dengan syarat malam ya'dil an tariqi, selama mana dia tidak berpaling daripada jalannya. Fil kul, pada ketiga-tiga masalah ni.
Kalau sekarang ni contohnya anak keluar daripada sekolah ni corner kiri, straight je kan sampailah masjid. Jadi orang sakit tu memang kita kata rumah dia dekat sebelah jalan yang nak lalu. Memang satu jalan. Bukannya kena masuk lorong-lorong dalam ke, tak. Jadi kalau rumah dia tu memang dekat jalan yang ana lalu, maka boleh, tak ada masalah. Tapi kalau rumah dia duduk kat dalam, dia orang sakit, tapi kalau nak pergi rumah dia, anda kena corner ke kanan ataupun corner ke kiri, ataupun anda kena pusing pergi tempat lain dulu untuk sampai ke rumah tu. Kalau macam tu tak boleh. Kalau macam tu tak boleh. Syarat dia tidak berpaling daripada jalan dia. Jadi kalau memang rumah orang tu dekat sebelah jalan yang dia ikut tu, bolehlah dia nak ziarah. Ziarah tu pun itu satu syarat lah, dia tak berpaling daripada jalan dia. Dan syarat dia pula ketika dia melawat orang sakit dan ziarah orang baru balik tu, dia tak lama, dia tak duduk lama. Cukup dia bagi salam, cukup dia tanya khabar. Jangan dia pergi duduk sembang-sembang lama, minum ayak lah dulu apa semua, tak. Sebab dia tengah dalam iktikaf sekarang ni. Dia tengah dalam ibadat. Jadi kalau tak lama tak apa. Walam yatul wuqufu fil awwalain, dan tidak lama kita kata masa berdiri dia pada dua masalah yang pertama, iaitu masalah melawat orang sakit dan ziarah orang baru balik tu. Walam yantazirha fil akhirah, dan dia tidak, ini khusus dengan masalah yang ketiga, masalah solat jenazah, dan dia walam yantazirha, dan dia tidak menunggu jenazah. Kalau dia nak pergi semayang, orang mati tu memang rumah dia sebelah jalan hak ana lalu tu, jadi boleh untuk ana solat jenazah. Syarat jenazah dah ada lah kan, tak perlu nak tunggu jenazah. Tapi kalau jenazah tak mai lagi, tengah duk mandi, ana tunggu dulu, tu tak boleh. Syarat dia tidak menunggu jenazah pada masalah yang akhir ni, iaitu pada masalah solat jenazah. Okay. Jadi kalau tak cukup syarat ni, mudarat lah. Fa in adala an tariqihi, maka jika dia berpaling daripada jalan dia fil kul, pada kesemua masalah tu, masalah ziarah melawat orang sakit, ziarah orang baru balik, solat jenazah, au tala wuquh fil awwalain, ataupun lama berdirinya pada dua masalah yang awal, iaitu melawat orang sakit dan ziarah orang baru balik tu, au intazaraha fil akhirah, ataupun dia tunggu jenazah pada masalah yang ketiga, iaitu masalah solat jenazah tu, dharra. Patut ni mudarat lah. Okey, habis itu. Kemudian wa idza faragha min qada'i hajatihi, apabila dia selesai daripada qada' hajat dia, ni kita cerita dia sampai rumah lah, ana pun dah sampai rumah dah, balik rumah. Lepas tu bila dah qada' hajat dah buang dah yang apa semua, kecil besar semua dah buang dah, boleh tak ana nak wuduk di luar masjid, ataupun ana qada' di luar masjid kan, ana qada' hajat tu ana keluar masjid lah. Boleh tak ana nak berwuduk di luar masjid, sedangkan boleh wuduk di dalam masjid? Ni kita cerita masjid yang ada tempat berwuduk di dalam dia. Contoh Masjidil Haram, kan ada tempat berwuduk dalam tu kan. Jadi kalau orang contoh dia niat iktikaf di Masjidil Haram secara berturut-turut, lepas tu batal wuduk dia, boleh tak dia nak keluar? Boleh tak boleh tu kena tengok dalam masjid tu ada tempat wuduk tak. Kalau ada tempat wuduk, dia tak boleh keluar, dia kena berwuduk dalam masjid. Kalau tak ada tempat wuduk, baru boleh dia keluar. Jadi sekarang ni kita cerita ni, orang ni ada tempat wuduk dalam masjid, dan dia nak wuduk di luar masjid selepas dia qada' hajat, boleh ke tak? Dia kata wa idza faragha min qada'i hajatihi, apabila dia selesai daripada qada' hajat dia, falahu, maka harus baginya an yatawadda'a kharijal masjid, boleh untuk dia berwuduk di luar masjid. Boleh. Wa in kana la yajuzul khuruju lahu istiqlalan ma'a imkani fil masjid li'annahu yaqa'u huna tab'an. Okey. Walaupun kita kata tidak harus untuk dia keluar berwuduk secara terasing
secara terasing apabila boleh dia berwuduk di dalam masjid. Kalau dia keluar daripada masjid semata-mata untuk berwuduk, sedangkan di dalam masjid tu boleh berwuduk, maka waktu tu tak boleh. Waktu tu dia tidak dikira lah, tak dikira uzur keluar dia tu. Faham tak? Tapi kalau dia keluar tu bukan semata-mata untuk berwuduk, dia keluar tu untuk qada hajat, cuma lepas qada hajat tu dia berwuduk. Dia berwuduk di luar masjid sebab alang-alang dia dah keluar. Yang kalau macam tu boleh. Sebab waktu ni dia keluar bukan semata-mata untuk wuduk. Wuduk ni dia sebagai tabik aja. Dia ikut qada hajat tu. Tujuan sebenar kita qada hajat. Wuduk tu ikut turut belakang. Dia faham tak? Wa idza faragha min qada'i hajatihi falahu an yatawadda'a kharijal masjid. Wa in kana la yajuzul khuruj law istiqlalan. Dan walaupun dia tidak boleh keluar, tidak boleh keluar untuk berwuduk secara terasing. Maksudnya keluar untuk berwuduk saja apabila dia mampu untuk berwuduk di dalam masjid. Kat sini boleh sebab apa? Li'annahu yaqa'u huna tab'an, kerana wuduk di sini berlaku atas jalan tabi', jalan ikut. Itu dia tarik panjang lagi lah. Adakah wajib dia qada hajat selain daripada rumah dia? Contohnya ada rumah kawan dia dalam perjalanan ke rumah dia tu, ataupun ada rumah mak ayah dia, ataupun ada rumah saudara dia. Apa ni, dia kena qada hajat dekat situ ke sebab dekat, ataupun boleh dia qada hajat ke di rumah dia. Dia kata wala yajibu qada'u hajati fi ghairi darihi. Tak wajib dia qada hajat pada selain rumah dia. Kami dha'atil masjid, seperti midha'atil masjid. Midha'ah ni tempat ambil wuduk kan. Dia boleh jadi tempat tu ada tempat qada hajat lah. Jadi tak wajib pun dia qada hajat kat situ. Boleh dia balik ke rumah. Wa dari sadiqihi al-mujawirati lahu. Dan juga tak wajib qada hajat pada rumah kawan dia yang kita kata berhampiran, berjiran dengan masjid. In kana yahtashimu dzalika, kerana dia sekiranya dia berasa malu akan yang demikian tersebut. Sebab apa? Lil masyaqqati fil ula wal minnati fis saniyah. Kerana masyaqqah pada masalah yang pertama, masalah selain daripada rumah dia tu, qada hajat pada selain daripada rumah dia, dan juga minnah dan ungkitan pada masalah yang kedua. Dia qada hajat rumah kawan dia, boleh jadi nanti ada ungkitan akan datang, jadi dia tak mau. Lagi ungkit, dulu qada hajat rumah aku. Kan? Bal yazhabu ila dari allati lam yafhush bu'duha anil masjid. Bahkan bolehlah dia pergi ke rumah dia yang tidak jauh, yang tidak terlampau jauh lah daripada masjid. Idza lam yakun lahu darun ukhra aqrab minha, apabila dia tidak ada rumah yang lain yang lebih dekat daripada masjid, daripada rumah dia. Fa in kana lahu darun ukhra aqrabu minha lam yazhab ila tilka dar liqtina'ihi bil aqrabi minha. Apabila dia ada rumah lain yang lebih dekat daripada rumah dia yang satu lagi itu, maka dia kena pergi yang rumah dia yang dekat tu lah, yang dekat dengan masjid tu. Kata dia ada dua rumah, dia ada dua rumah, satu rumah dekat, satu rumah masjid. Jadi pada ketika tu tak boleh dia pergi rumah masjid tu, dia tak boleh dia pergi rumah yang jauh tu, dia kena pergi yang dekat tu sahaja. Sebab dia tak berhajat pun kepada yang jauh, kenapa nak pergi yang jauh? Itulah cara ringkas dia, nak laju-laju. Nampak macam dah terlewat dah ni kan. Wa amma allati fahusha bu'duha falaysa lahu dhahabu ilaiha. Adapun rumah yang kita kata terlampau jauh, maka tidak boleh dia pergi kepada rumah tersebut illa idza lam yajid bi tariqihi makanan la'iqan bihi, kecuali apabila dia tidak dapati di jalan dia tu tempat yang sesuai lah, yang sesuai dengan dia. Lihtimali an ya'tihi, waktu tu bolehlah kalau memang di jalanan dia tu tak ada tempat yang sesuai untuk dia qada hajat, kecuali kena balik rumah dia yang jauh tu. Jadi waktu tu boleh juga untuk dia balik. Tapi kalau ada tempat yang sesuai, rumah dia jauh sangat, tapi tak ada tempat yang sesuai di tengah jalan, tapi ada tempat yang sesuai di tengah jalan tu untuk dia qada hajat, waktu tu dia kena qada hajat kat situ lah. Jadi dia nak sebut illah kat sini, lihtimali an ya'tiyahul baul
fi ruju'i fayadhhab. Sini lam ni illah bagi tak boleh tu. Dia kata falaisa lahu zahab. Kalau jauh sangat tak boleh untuk dia pergi ke rumah yang jauh tu. Sebab apa? Lihtimali, kan ada ihtimal, ada kemungkinan an ya'tiyahul baul fi ruju'ihi. Datang semula nak kencing tu pada ketika pulang dia ke masjid. Dia balik rumah dia kencing. Lepas tu nak balik semula ke masjid. Dalam perjalanan balik ke masjid tu mai pula kata asal nak kencing. Jenis mudah nak kencing. Fayazhab, maka dia pergi balik rumah dia. Wa hakaza, dan begitulah. Wa ya fayabqa tulu yaumihi fi dhahab war ruju'. Maka kekallah sepanjang hari dia tu pi balik qada hajat. Duk tak habis kat situ je. Tak habis apa, habis masa kat situ je. Lepas tu dobit masa kata terlampau jauh tu macam mana? Tu ada dobit daripada Imam Al-Baghawi lah. Boleh baca wa dhabatal Baghawi al-fuhsya bi an yadhhaba aktsarul waqti fi dhahab ila ad-dahr ka an yakuna waqtu li'tikaf yawman wa yadhhabu thuluthahu wa yabqa thuluthuhu. Kata jauh sangat tu macam mana dobit kata terlampau jauh sangat tu rumah tu. Dobit kata terlampau jauh tu apabila kebanyakan waktu iktikaf dia tu hanya habis dalam perjalanan tu lah, pi balik ke rumah dia tu. Contohnya iktikaf 1 hari 2/3 habis dekat luar tu, 1/3 sahaja duduk dalam masjid. Itu kebanyakan masa dia habis untuk pulang ke rumah. Itu kira kira jauh menurut Imam Al-Baghawi. Wallahu ta'ala a'lam. Dia kena susun balik lah. Dia banyak masalah kan. Tapi kalau kita dah jelas yang 3 tu, dia punya martabat i'tikaf tu, insya-Allah mudahlah. Cukup sampai situ dulu. Esok insya-Allah kita cuba habiskanlah. Ada sikit lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.